Quran kononnya, nak semayang kononnya, nak berpuasa kononnya, tapi tak ikut panduan syariat, maka dia bukan amal soleh, dia cuma amal. Yang Allah terima amal soleh. Itu ketetapan ilahi, ISO Allah. Sebab itu ada sebahagian mereka yang bersemayang, berpuasa, tapi sembahyang puasanya menambahkan dosa. Sebab apa? Dia berpuasa, bersemayang secara bid'ah, tidak mengikut panduan Rasulullah. Nabi tak suruh berpuasa di bulan hari itu, dia berpuasa juga. Nabi suruh dia baca Quran setiap malam, dia pilih satu malam saja untuk mengaji Quran. Dia mengatakan ini saja malam untuk mengaji Quran. Kemudian dia pergi ke kubur-kubur wali-wali, dia bertawasul dengan cara yang salah. Nampak macam baik, tapi menambahkan dosa. Sebab Nabi tak pernah buat begitu, dan Nabi tak suruh kita buat begitu. Kita memandai-mandai, maka amal kita hanya tinggal amal seperti debu-debu yang berterbangan. Kita tak nak amal kita jadi debu. Kita mau dia menjadi syurga, insya-Allah. Maka piawaiannya kena betul. Jadi hendaklah kita beriman secara yang sahih dan beramal saleh. Hasilnya ialah seperti yang Allah sebutkan pada surah Al-Hadid ayat 12. Mukmin lelaki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan mereka, dan juga cahaya itu bersinar di sebelah kanan mereka. Di sana ahli syurga dikenali dengan cahaya itu. Ahli syurga dikenali dengan cahaya yang bersinar dari hadapan dan dari sebelah kanan. Kemudian dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada busyra, ada berita gembira bagimu. Apakah berita gembira itu? Syurga. Sila masuki syurga. Tak ada berita yang lebih gembira daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan. Di dunia kita bergembira, diberitahu, oh tuan, isteri selamat melahirkan anak pertama, gembira. Bagi setengah orang, ada 4 orang anak perempuan, ternanti-nanti anak lelaki. Tiba-tiba doktor beritahu, alhamdulillah, kali ini anak lelaki. Gembira, sedekahkan buah kurma Iran sebab terlampau gembira. Gembira dapat isteri, gembira selepas umur 35 tahun dapat suami, gembira, sujud syukur 1,5 minit sebab gembira. Tapi tidak ada berita yang lebih gembira dari berita ini. Apa dia? Sila masuk ke syurga. Busyrakum, ini busyra, berita gembira. Tak ada yang lebih menggembirakan dari ini. Jadi bagi siapa yang menantikan berita gembira, kerjalah ini. Maka masuklah kamu ke syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal dalamnya. Tak ada lagi bebanan, tak ada lagi stres, kekal dalam keadaan damai. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keuntungan yang besar. Itulah yang tak kita kejar. Itu destinasi kita, dan sekarang kita bergerak menuju destinasi. Adakah kita akan sampai ke syurga? Allahu a'lam. Kita tak tahu. Yang kita tahu cuma satu: berusaha, berilmu, beramal, dan bertawakal, insya-Allah. Seterusnya kita masuk ke ayat nombor 13, menceritakan pula satu golongan manusia yang lain yang berpura-pura Islam. Mereka golongan munafik. Golongan munafik, golongan berpura-pura Islam, tapi sebenarnya mereka tidak Muslim, dan mereka juga tidak Muslimah. Maka Allah mengatakan tentang mereka pada hari ketika orang-orang munafik lelaki dan perempuan, mereka dihumban masuk neraka, dan mereka berkata pada orang yang beriman, tunggu, kami nak mengambil sebahagian dari cahayamu. Sebab orang yang bercahaya akan ke syurga. Kami nak ambil cahayamu untuk kami, supaya kami juga dilihat sebagai ahli syurga.
tak habis-habis nak menipu. Di dunia mereka memperdayakan umat Islam, mengatakan mereka Muslim, bersama-sama dengan aktiviti keislaman, tapi hati mereka tidak percaya. Munafik mula wujud ketika umat Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Munafik tidak wujud di Mekah. Mengapa orang munafik, orang yang berpura-pura Islam, tidak wujud di Mekah? Disebabkan di Mekah umat Islam tertindas. Di Mekah umat Islam lemah. Jika adalah manusia mengisytiharkan dirinya Muslim, berpura-pura jadi Muslim, maka rugilah dia. Sebab jika musuh mengetahui dia Muslim, dia akan ditindas. Buat apa mencari masalah? Maka lebih baik isytiharkan dirinya kafir. Sebab kafir ketika itu gagah dan berkuasa. Maka tidak ada orang yang berpura-pura Islam di Mekah. Tetapi di Madinah senarionya berubah. Umat Islam pula berkuasa. Umat Islam memimpin. Umat Islam gagah, kuat. Maka orang kafir pula lemah. Justru ada orang kafir yang nak ambil kesempatan daripada kebaikan dan kekuatan Islam. Mereka berpura-pura jadi Muslim dengan harapan mereka akan mendapat hak-hak sebagai Muslim dan akan dilihat sebagai orang yang bersama Rasulullah, dan sudah pastinya akan mendapat bahagian-bahagian tertentu, ghanimah perang, zakat dan sebagainya. Mereka berhak jika mereka mengisytiharkan diri mereka sebagai Muslim, sekaligus mereka bersama dengan kelompok yang kuat. Mereka ini dalam bahasa sekarang dipanggil sebagai opportunist. Hari ini kita namakan mereka ini sebagai opportunist, orang yang mengambil kesempatan ke atas kebaikan Islam. Mereka lah munafik. Tetapi mereka tidak sedar Allah mengenali mereka. Umat Islam tidak mengenali mereka. Sahabat-sahabat tidak mengenali mereka. Rasulullah mungkin mengenali sebahagian mereka berdasarkan wahyu. Tapi Nabi tidak boleh menghukum mereka sebab Nabi mengetahui. Dan di seluruh hukum duniawi mereka dihukum Muslim. Cuma Nabi tahu mereka tidak Islam. Tapi dunia melihat mereka sebagai Muslim sebab mereka mengucap, mereka bersolat dan sebagainya. Nabi tidak boleh hukum mereka disebabkan prosedur menghukum tidak sah, tidak valid. Sebab dunia mengatakan mereka Muslim, sebab hukum Islam cara zahirnya kelihatan pada mereka. Lantas Nabi biarkan dan Nabi berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi mengajar pada seorang sahabat tanda-tanda mereka. Hanya seorang sahabat sahaja yang kenal orang munafik, seorang saja. Dan sahabat yang mendapat ilmu itu bernama Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Sebab itu jika anda membaca sesetengah kitab, selepas ditulis nama Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kadang-kadang disebutkan, dituliskan dalam bracket penyimpan rahsia Rasulullah. Dan anda mungkin tertanya-tanya apa maksudnya. Maksudnya ialah hanya beliau seorang saja yang tahu rahsia tentang orang munafik, hasil daripada apa yang Rasulullah beritahu kepadanya. Itulah Huzaifah bin Yaman. Sahabat-sahabat lain tidak diajar ilmu itu oleh Nabi. Di era Umar Al-Khattab, jika berlaku kematian, Umar akan lihat tindak tanduk Huzaifah. Jika Huzaifah tidak pergi semayang ke atas jenazah itu, Umar tak pergi. Umar tahu Huzaifah mengetahui itu kafir berpura-pura Islam. Tapi jika Huzaifah pergi, baru Umar pergi. Jadi itu kelebihan sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman. Selepas Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu meninggal dunia, ilmu itu hilang bersama-sama dengan beliau. Jadi pada hari ini kita jangan mudah mengkafirkan orang. Jangan mudah mengkafirkan orang, mentakfir orang. Dia kafir, tak boleh. Jika ternampak pada zahirnya dia Muslim, contoh dia mengucap